Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dan kita berada pada surah ke-51 untuk kita sama-sama membincangkan ya surah ke-52 ya kesinambungan daripada surah 51 daripada surah Az-Zariyat semalam. Hari ini kita menyambung kepada surah At-Tur, surah yang amat menarik, surah yang memberi jawapan kepada masuk syurga sekeluarga. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah ya, kita panjatkan kesyukuran, kita bertemu lagi ya terus menerus kita mendalami, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Moga-moga inilah antara amalan yang Allah terima di bulan Ramadan ini. Allah berikan barakah kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang sudah pun membuka mushaf ataupun yang belum lagi, masih lagi ada kesempatan ambil mushaf ataupun muat turun smart Quran untuk kita baca, untuk kita faham dan kita ingin mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai persembahan kita, sebagai amalan kita untuk kita sampaikan, kita beritahu pada Allah, ya Allah, saya cuba dan saya sudah buat yang terbaik dengan segala potensi yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Bagi mulakan program kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Quran sebagai asy-syifa, sebagai penawar Ustaznya, iaitu Suratul Fatihah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membacakan daripada surah Al-Fatihah sebentar tadi dan di dalam surah Al-Fatihah ada perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah sebagai Rabb, sebagai murabbi ya, yang mendidik, yang membesarkan. Itu maksud Rabb sebenarnya, murabbi. Sebagaimana kita doa juga kepada ibu bapa kita, rabbayani saghira, iaitu yang membesarkan, mendidik dan membesarkan potensi seorang anak ya, seperti kita Ustaz ya, pada tuan-tuan yang berada di rumah pasti ada mak ayah yang masih ada ataupun yang telah pergi, tetapi kita doakan agar mereka ini selamat hari apa Ustaz? Hari Guru. Hari ini Hari Guru Ustaz. Banyak betul ucapan dekat Facebook. Terima kasih saya ucapkan kepada yang meninggalkan ucapan, meletakkan ucapan di Facebook ataupun di ruang komen pun banyak pada hari ini Ustaz. Ya, mungkin Ustaz pun nak mengucapkan selamat Hari Guru ke kepada sesiapa yang Ustaz maksudkan. Silakan Ustaz. Maka saya mengucapkan selamat Hari Guru, iaitu pada guru yang pertama saya, iaitu ibu saya,
yang sedang menonton di rumah, kerana beliaulah sebenarnya guru yang pertama bagi anak-anak dan juga almarhum ayah saya yang merupakan guru Al-Quran saya yang pertama. Maka kita kena jadi ibu bapa, biarlah anak kita sayang kita bukan sekadar jadi ibu bapa. Tapi biar anak kita sayang kita kerana dia guru kita. Walaupun sekadar kita ajar dia alif, bata ataupun solat dan sebagainya. Masya-Allah, masya-Allah. Dan juga saya ambil kesempatan dulu lah Ustaz ya, sebelum kita meneruskan surah At-Tur, kita nak melihat kepada junjungan contoh teladan daripada para nabi sebagai guru juga ya, al-muallim Ustaz ya, ataupun murabbi kepada ibu saya. Oh ya. Hari ini macam hari ucapan pula Ustaz ya. Okey, kepada ibu saya dan juga Ustaz juga ayah sudah pergi, ayah saya pun sudah pergi, yang banyak mengajar ya. Banyak mengajar, memperkenalkan. Saya masih ingat lagi masa umur 6 tahun ada satu buku coklat, ada ayah belikan buku Jawi kan. Daripada situ rasa memang berminat sangatlah dengan Jawi, dengan Quran ini kat Johor lah kan, masa duduk kat Johor. Dan daripada situ minat ya, walaupun saya pergi ke bahagian kejuruteraan, pergi ke bahagian sains apa sebagainya. Jadi itu adalah guru pertama selain daripada guru-guru di sekolah rendah di Keluang Johor ya, dan juga ini macam profil pula Ustaz hari ini, tak apalah, satu saja di Johor dan juga di Ipoh dan juga di mana sahaja guru-guru yang secara langsung tak langsung. Kita ingin melihat bersama selamat hari guru kepada semua, terus mendidik, terus mencontohi kepada muallim junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu, salah satunya adalah surah Tur Ustaz ya. Surah Tur ini turun nombor surah 52 tapi dari segi susunannya itu 76. Maksudnya dia ni berbeza daripada surah Az-Zariyat. Kalau ikut dalam Quran sebelah-sebelah, tetapi dari segi susunannya Az-Zariyat dahulu, kemudian selepas itu barulah turun surah At-Tur ini ya. Dan menariknya susunan Al-Quran ini adalah susunan yang sama seperti di Lauh Mahfuz kerana dia ada kaitan tanasub yang tersendiri yang perlu kita ambil perhatian dalam kehidupan kita Ustaz ya. Jadi hari ini kita nak melihat kepada surah Tur bahagian yang pertama, dan mari kita sama-sama baca ayat 1 ya hingga 28. Apakah sinopsis 28 ayat yang kita akan baca pada hari ini? Mari kita sama-sama perhatikan, iaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 ya. Kita bercakap tentang bagaimana Allah bersumpah ya. Mari kita tengok sikit apakah sinopsisnya, iaitu bagaimana Allah bersumpah ya dengan makhluk, dengan 5 makhluk ya, dan kemudian nasib orang yang mendustakan pada ayat 11 hingga 16, dan kita akan melihat kepada ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa yang mengutamakan Allah di dalam kehidupan pada ayat 17 hingga ayat 28. Ini cerita hari ini. Besok Ustaz ya, besok insya-Allah kita akan tengok 15 am. Perkataan am itu berulang 15 kali. Itu sebagai soalan coaching kepada orang-orang yang tidak beriman pada zaman Nabi dan juga orang-orang yang rasa iman tak berapa kuat. Tolong jawab 15 soalan ini. Kalau dapat jawab soalan ini, insya-Allah lulus sebagai anak murid kepada guru yang akan kita baca sebentar lagi insya-Allah. Jom Ustaz, kita mulakan. Baik, kita terus bersama dengan Mushaf Al-Quran daripada surah At-Tur muka surat 523. Untuk yang pertama ni kita akan bacakan daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-10 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا
وتسير الجبال سيرا صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan ayat 1 hingga 10 ya. Bahagian awal ini Ustaz ya, dia bacaannya itu memang mencabar sikit. Kalau boleh Ustaz kongsikan sikit terutama bila makhraj huruf tadi itu kan. Okey. Kalau kita lihat 10 ayat pertama ni, struktur ayat tu agak lain sikit daripada biasa kita baca. Ya. Di surah Makkiyah Ustaz ya. Surah Makkiyah. Sikit. Mungkin kita boleh fokus sedikit pada ayat yang mungkin berlaku kesilapan yang mudah yang biasa berlaku, iaitu ayat ke-7. Inna azab rabbika lawaqi'. Ada huruf qaf yang baris bawah, kemudian ada huruf ain yang kena mati sebab wakaf. Lawaqi'. Huruf qaf tu pastikan berbaris di bawah dengan betul. Ramai yang baca lawaqi'. Okay. Mungkin sebab dia pengaruh dengan ain, agak susah, jadi lawaqi'. Jadi qaf tu mesti baris bawah, qi lawaqi'. Walaupun termasuk ain sekali, baris qaf tetap kena jaga dan sifat ain tu sendiri. Sama juga ayat 8 ya. Juga sama pada ayat 8. Dan jangan dafi' gitu. Baris bawah tadi. Okey. Subhanallah ya. Ini adalah cara bacaan yang perlu kita beri perhatian dan sebenarnya bila bercakap tentang ayat 7 8 ini Ustaz ya, dia ada kisah di sebaliknya. Ya. Kisahnya ada seorang sahabat Jubair bin Mut'im di Madinah ya. Di Madinah bila dia dengar Nabi baca surah ini turun di Mekah ya sebelum Nabi berhijrah, tapi bila sampai di Madinah dia dengar dalam peristiwa perang Badar, dia belum Islam lagi. Jadi dia jumpa Nabi waktu itu solat Maghrib, baca surah At-Tur ini. Bila Nabi baca saja, dia belum Islam, dia dengar saja ayat 1 sampai 8, dia terus rasa takut sangat dengan isinya. Apa isinya? Mari kita tengok sama-sama. Wat-Tur, demi gunung. Ya, At-Tur itu maksudnya dalam bentuk definite Ustaz ya, ada alif lam kat situ, maksudnya demi gunung apa? Gunung yang dimaksudkan di sini adalah Gunung Sinai, iaitu tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Allah bersumpah dengan yang pertama, yang keduanya Allah bersumpah dengan kitabim mastur yang tertulis merujuk pada Al-Quran ya. Ada yang kata ini merujuk kepada Taurat yang diperoleh oleh Nabi Musa, fi raqim mansyur, pada helaian raq. Ni maksudnya raqin ini sesuatu yang lembut ya, itu sebabnya kalau nak lembutkan hati itu tazkirah tu namanya raqaiq ya, melembutkan hati ya, untuk kadang-kadang hati kita keras. Jadi bila bercakap tentang fi raqim mansyur, dua pendapat, satu Taurat itu sendiri, tapi juga merujuk kepada Al-Quran yang ditulis di atas helaian yang lembut yang terbuka, maksudnya kertas ataupun kulit binatang yang lembut itu. Satu di atas kulit binatang yang lembut, tapi juga peranannya untuk melembutkan hati ini. Seperti mana yang kita ikut pada hari ini pada Quran Time, sebenarnya kita sedang melembutkan hati kita ya, siapa-siapa saja, termasuklah tadi Jubair bin Mut'im, bila dia dengar saja Rasulullah baca ayat ini dalam solat Maghrib itu, dia nak jumpa, nak tanya pasal status tawanan perang Badar. Dia memang dengar ayat 7 nombor 8 itu, kalau perasan dia punya muzik dia lain sikit dia kat hujung Ustaz ya. Dia ada waqi' ma lahum min dafi' ya. Dia macam menolak diri dia dan akhirnya dia kata aku masuk Islam. 8 ayat saja. Dia macam Umar juga, Taha masuk Islam, yang ini ya subhanallah, itu adalah yang ada di dalam ayat ini. Kemudian Allah bersumpah dengan wal baitil ma'mur, itu tempat tawaf di langit atas sana, malaikat ada paling kurang 70,000. Dah masuk satu round, lepas tu tak jumpa lagi dah. Seterusnya masuk lagi malaikat lain. Nak cerita je betapa ramai banyaknya malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur, dan selari dengannya di bumi ini namanya adalah Kaabah. Jadi itu satu kemuliaan. Kita doakan tuan-tuannya kita dapat lagi bertawaf di Kaabah, kerana ia adalah selari dengan Baitul Ma'mur di langit atas sana. Allah bersumpah lagi dengan wasaqfil marfu', dengan demi atap yang ditinggikan merujuk pada langit, dan juga wal bahril masjur, demi lautan yang penuh gelombang. Masjur ini, sujirat ini satu gelombang, dan bercakap tentang bahr ini Ustaz ya, menurut kepada satu pendapat ya, dalam Safatul Tafasir menyatakan laut ini pada akhirat nanti semua laut ini akan menjadi api ya. Pasal masjur itu sesuatu gelombang yang dihasilkan bawahnya ada api. Jadi ada perbincangan lah ya bagi oceanographies yang pakar pada ocean ya. Mereka tahu bahawa di bawah itu, kalau kita belajar bumi Ustaz ni, ada lava dan macam-macam dalam magma lah, apa semua istilah tu. Sebenarnya itu sebagai satu perkara penting
malah orang bincang air Zam-Zam itu pun pelik juga ya, pasal macam mana dia sentiasa ada kan, walaupun nak cari sumbernya itu tak berapa pasti. Jadi ada yang kata teori lah ya, yang kata bahawa ada wap air yang berada di kawasan Mekah di bawah itu, maka lahirlah wap air itu bila dah sejuk, kondensasi, maka jadi air, dan itulah air yang sentiasa ada pada air Zam-Zam. Wallahu a'lam. Sesuatu yang membakar di bawah. Ada yang membakar di bawah. Saya teringat bila Ustaz sebut macam tu dalam kitab At-Takhwif minan Nar karangan Imam Ibn Rajab Hanbali membincangkan tentang neraka. Antara perbahasan yang ditimbulkan ialah di manakah kedudukan neraka, api neraka tersebut. Antara dia punya perbahasan ialah berada di bawah dasar lautan yang paling bawah. Betul. Yang menyebabkan kadang-kadang kalau kita lihat air laut itu dia ada ombak dia. Ada ombak. Dia bergerak. Yes. Air sungai tidak ada. Yeah. Air tasik, tapi air laut dia ada hasil daripada kepanasan Panas api. di bawah ya, macam air dijerang dalam cerik itulah kan, dia kan. Jadi kesan tekanan itu menghasilkan kepada ombak. Wallahu alam, itu perbincangan yang mantap ya, yang boleh diteruskan oleh pengkaji-pengkaji oceanografi untuk memahami 5 perkara ini ya. Tur tadi gunung ya, tur ini berbeza dengan jabal. Jabal ni tak ada pokok, tur ini ada pokok. Tapi dua-dua gunung ataupun bukit. 5 perkara Allah bersumpah ini nak beritahu perkara besar, jawabul qasam ya, jawapan kepada 5 sumpah Allah ini pada ayat 7 dan 8 ialah apa? Azab Allah ini memang pasti berlaku dan ia tidak dapat ditolak, sehingga kan Jubair bin Mut'im ini dia kata bahawa bila dah tak dapat ditolak, dia pun tak dapat tolak dah, dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, ini kerana bacaan Al-Quran yang penuh dengan tadabbur itu dia akan menggerakkan hati. Sebagaimana tuan-tuan, apabila kita dapat tahu sikit-sikit ni, moga-moga ya Allah izinkan kita hati kita jadi lembut, dan Allah membawakan kepada alam semesta bagaimana berlakunya peristiwa waqi' itu, hari kiamat itu, yauma tamurus samaa'u maura, pada ayat yang ke-9, iaitu pada hari itu langit bergoncang sekeras-kerasnya, wa tasirul jibalu sayra, iaitu gunung yang stabil itu dia akan berjalan. Berjalan, istilahnya sayra ni sara, berjalan dengan mudah saja. Maksudnya tidak ada lagi pasak bagi bumi ini, tidak ada pack ya dalam bahasa Inggeris. Maksudnya habislah. Bumi ini akan kosong. Nak pergi mana? Sebenarnya pada waktu itu bersedia untuk masuk ke dunia baru, iaitu alam akhirat. Ya. Jadi ini pada ayat yang ke-10. Tetap Allah bawakan perkara ini kerana apa? Kerana ada orang yang ambil enteng tentang semua perkara ini ya, tentang Tur. Dia boleh pergi melawat ke Mesir tu. Ustaz pernah sampai ke Tur Sina, ke Bukit Jabal Musa? Belum lagi Ustaz ya. Okey. Jadi itu rasanya kena pergi lagi Ustaz ya. Walaupun Ustaz lama di Mesir ya. Ya. Okey, tapi tak sampai panjat ke atas. Belum. Okey. Nanti kalau kita ada peluang Ustaz, kita buat trip ke sana insya-Allah. Kita buat ke sana, kita tadabbur surah ini. Tinggi ya. Ada orang kata kena sampai 3 jam baru sampai ke atas. Kalau naik unta tu barulah 700 800 kaki langkah sampailah kan. 5 perkara ini Allah nak bawakan pada satu berita paling besar, iaitu waqi', satu perkara yang pasti berlaku, azab yang pasti berlaku, tapi ada orang yang pandang enteng. Siapa? Mari kita baca daripada ayat yang ke-11 hingga 16. Jom Ustaz. Baik, sedang penonton sekalian, terima kasih Ustaz. Kita lihat di Facebook kita ramai yang hari ini yang memberi ucapan selamat Hari Guru. Betul. Juga diberi kepada kita di Quran Time ini. Baik. Dan saya ucap terima kasih kepada semualah, antaranya Syari S. Kamarudin, Sabariah Ishak, Siti Aisyah, Nita, dan ramai lagi yang mengucapkan selamat Hari Guru. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran sebaiknya kepada kita semua, insya-Allah. Saya pun tak sangka setiap hari jadi cikgu, tapi cikgu depan cermin. Cikgu juga tu. Cikgu juga. Kalau ustaz tak mengaku tu, nanti orang kata tak apalah, ustaz yang dalam TV Quran tu guru saya, dia guru kata. Juga ya. Maknanya insya-Allah lah, mudah-mudahan dapat manfaat. Dapatlah ya. Okey. Kita kembali kepada mukjizat yang teragung guru kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim, yang mana kata Al-Quran ini tidak akan mengecewakan sesiapa. Betul. Tidak akan menggagalkan sesiapa yang bersama dengan Al-Quran. Ada 3 Ustaz yang saya boleh himpunkan, yang di hujungnya semua T belaka. Al-Quran akan memberi syafaat. Al-Quran akan memberi manfaat bagi orang yang berinteraksi dengannya. Al-Quran akan mengangkat kedudukan seorang yang bersama dengan Al-Quran. Syafaat akan mengangkat kedudukan dan akan memberi manfaat. Maka inilah Al-Quran yang tidak akan mengecewakan sesiapa. Salah satu kitab yang tidak akan memberi kekecewaan kepada sesiapa yang
bersama dengan Al-Quran. Jadi ini bukunya, ini kitabnya, gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cabaran Nabi jadi dapat murid yang paling degil. Ustaz ni kan, itu yang kita nak baca. Masya-Allah. Okey. Seterusnya ayat ke-11 hingga ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailun yawmaidzin lil mukaththibin alladhina hum fi khawdin yal'abun. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Qur'anul Azim ayat 11 hingga 16 ini bercerita tentang siapakah murid degil tersebut, Ustaz ya. Fawailul yauma idzil lil mukadzibin, yang mendustakan kepada mesej yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mendustakan. Lebih kurang anak murid, cikgu datang nak mengajar, dia kata cikgu tak pentinglah cikgu, belajar ni tak penting cikgu, belajar tinggi pun tak spesifik dapat kerja okey. Dia cakap begitu kan. Ataupun kalau belajar pun kalau saya dah tak pandai, nak buat macam mana? Okey. Jadi pada waktu zaman Nabi ini, Nabi sebagai muallim, sebagai guru, ada muridnya, anak murid dia, orang duduk di Mekah itu, yang mereka ini mendustakan. Alladzi nahum fi khawdin yal'abun. Perkataannya ialah apa? Ayat 12 itu, orang yang bermain-main dalam kebatilan. Dia suka main-main, anak murid suka main-main, Ustaz. Dan istilah khawd itu diterjemahkan sebagai kebatilan, tapi dia lebih kurang istilahnya khawd ini berjalan dalam air. Berjalan dalam air. Apa maksud berjalan dalam air? Khawd, ya. Maksudnya kalau berjalan dalam air ni dia sebenarnya tak stabil. Satu, yang keduanya berjalan dalam air, kita tak tahu dalam air itu ada apa. Mungkin ada ular ke, ada cacing tu okey lagi, ular ke, biawak ke, kalau ada buaya. Jadi mereka ini fi khaudin, mereka berjalan bukan di darat, mereka berjalan di dalam air, yal'abun, bermain-main. Jadi mereka mengambil pendirian berada di tempat yang bahaya. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Memang susah Ustaz ni nak sebut ni, ada kat sini. Pasal beza dalam bahasa Arab pun, kalau kita tengok amal dengan amal ada beza Ustaz ya. Tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab sikit, kalau amal, khairun amala dalam surah Al-Kahfi itu adalah sebaik-baik cita-cita. Ya, cita-cita. Kita masih bercita-cita saya nak habis tadabbur 30 juzuk Al-Quran. Tetapi amal, ya, amal itu ain, itu bukan sekadar cita-cita tetapi adalah praktikal. Saya akan cuba ikut Quran Time ini sampai khatam, sampai habis 30 juzuk saya tadabbur, kemudian ulang balik. Kan. Yang itu lebih susah pasal nak sebut pun amal Ustaz ya. Lebih. Ya. Jadi di sini Allah cakap tentang orang yang bermain-main tadi itu, pada hari itu mereka ditolak-tolak ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Da'a, ya, ila nari jahannam da'a. Da'a. Okey, maksudnya bukan ditarik perlahan-lahan. Ya, kita baca dia pun kita dah tahu dah begitu kan. Dan hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah yang kamu dustakan, ya, yang kamu kata tak penting, tak betul lah. Malah dinyatakan sebenarnya surah ini turun jauh selepas surah Az-Zariyat, surah sebelahnya. Kalau Ustaz tengok di atas sekali, tuan-tuan muka surat 523 atas sekali itu, surah Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim. Dia cakap pada Rasul ini sahirun au majnun, ya. Allah balas balik pada muka surat sebelah ayat 15, ya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Kau dah masuk neraka ni, sekarang cakap ni sihir ke ataupun kamu nampak betul-betul. Kan, bila dah rasa di azab tersebut, Allah memperli kepada orang yang pernah perli pada Nabi suatu masa dahulu dalam surah Az-Zariyat. Jadi ayat Al-Quran ni disusun, dia sebelah-sebelah tapi turunnya berbeza-beza. Maksudnya apa? Maksudnya ialah
kalau kita dalam hidup kita ni ada kadang-kadang jawapan itu ada dalam surah 52, kadang-kadang jawapan itu ada dalam surah 2, surah Al-Baqarah, surah 114, surah An-Nas, itu berlaku Ustaz ya. Bagi Nabi dapat surah ini tidak ikut susunan yang ada di dalam Al-Quran. Islauha ya, fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Diperli lagi kepada orang yang suka memerli. Itu sebabnya tuan-tuan, pelajaran untuk saya mendidik anak, mendidik organisasi keluarga masyarakat, tak boleh perli. Tak boleh banyak perli. Pasal kalau banyak perli, kesannya nanti kena perli. Kamu sabar ke, tak sabar ke, nah ambillah balasan pada apa yang kamu amalkan. Amal itu maksudnya apa? Mereka bukan buat sekali-sekala. Ya, mereka bukan buat sekali-sekala tapi mereka buat banyak kala. Maksudnya ta'malun ini maksudnya amal, dia ada beza dengan fa'ala ataupun kasaba. Bahasa Arab hari ini belajar sikit lebih lah Ustaz ya. Hari guru lah katakan ya. Jadi ta'malun ini yang mereka buat secara habitual, secara tabiat, dan inilah yang dibina oleh mereka. Ini anak murid degil. Lepas ini kita akan tengok anak murid yang bagus ya, insya-Allah, tapi kita nak berehat dahulu Ustaz ya. Kita berehat dahulu. Kita harapkan kita tak jadi anak murid degil ya. Dan kalaulah saya ni anak murid degil, bila jadi cikgu kena faham, oh degil ni pasal apa. Jadi mudah juga nak beritahu macam mana kedegilan kamu tu, saya lebih degil daripada kamu. Allah yang mentarbiah kita, Allah tahu dan Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi anak murid paling degil panduan untuk cikgu-cikgu yang sedang menonton pada hari ini, teruskan mendidik anak murid degil. Kita doakan degilnya mereka itu awalnya seperti Jubair bin Mut'im degil, tapi bila dapat Al-Quran, bila dididik dengan cara yang terbaik dengan panduan daripada Al-Quran, rupa-rupanya beliaulah pejuang agama dan akhirnya beliau masuk Islam hanya mendengar 8 ayat daripada surah At-Tur. Kembali semula Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita melihat kepada surah At-Tur dan rupa-rupanya ada pelajaran besar bagi guru-guru yang sedang menonton pada hari ini Ustaz ya. Dan harapnya saya juga boleh jadi guru yang mengambil pelajaran daripada surah At-Tur ya. Surah At-Tur ni sebenarnya adalah satu surah yang bercerita pilihan kita nak pergi mana sebenarnya. Nak pergi ke syurga yang kita akan bincang baca selepas ini, ataupun ke azab, na'udzubillah min dzalik, yang kita bincang sebentar tadi. Dan antara nak ke syurga ataupun ke neraka, kena jadi murid bagus ataupun murid degil ya. Tapi bagi cikgu kena ingat bahawa kadang-kadang awalnya degil, tapi anak murid inilah yang kadang-kadang lebih hebat. Kerana apa? Kerana dia tahu masa gelapnya itu, maka dia akan menghargai betul cahaya dalam kehidupan yang kita kena terus pengalaman amat berharga Ustaz. Okey. Jadi ini penting, dan pada kali ini kita nak meneruskan bagaimana ciri anak murid yang okey ya, yang akhirnya diberikan ganjaran besar, bukan sekadar untuk dirinya tetapi bersama keluarga masuk syurga. Jom Ustaz kita baca daripada ayat 17 hingga 22. Okey, baik. Seterusnya ni murid yang baik pula Ustaz. Murid baik. Murid yang baik ya. Tadi ramai yang komen Ustaz kata perbandingan yang Ustaz berikan sangat mencerahkan. Mungkin ramai yang menonton ni ada sahabat saya di kalangan guru-guru, antaranya Ustazah Rokiah Awang, dia kata terima kasih Ustaz, perbandingan yang sangat bermakna. Untuk guru-guru mungkin dah kadang-kadang give up dengan anak murid. Mungkin banyak macam peringkat lah, ada sekolah rendah, sekolah menengah ya Ustaz. Kadang-kadang ada cikgu yang tak nak pergi ke kelas belakang kan, pasal rasa degil apa sebagainya, tapi rupa-rupanya Nabi memang cari budak kelas belakang. Cari pasal apa? Bila Omar yang degil, yang gangster tu, yang suka pukul orang ni, masuk Islam, subhanallah. Jadi hebat Ustaz. Masya-Allah. Dan ada yang kata, Nur Akmal kata, jangan perli nanti akan diperli pula. Betul. Ya, maka kita nasihat kita terima dengan baik ya Ustaz ya. Kata kita bimbang di akhirat nanti kalau diperli di dunia okey. Tapi kita bimbang kita diperli di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam Allah Taala gunakan dialog, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah khabar gembira, ingat dengan syurga, azab yang sangat pedih. Itu satu perli yang cukup pedih. Bukan setakat jasad yang sakit, tapi hati ketika itu memang cukup menyesal lagi. So kalau kena perli dengan guru okey lagi Ustaz. Maknanya tapi kalau boleh guru jangan suka perli orang. Okey.
Kita sambung ayat yang seterusnya 17 hingga 22. 17 hingga 22. Okey. Surat 524. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 17 hingga 22 itu adalah ganjaran kepada anak-anak murid yang nak cakap degil tak degil tapi berjaya. Kadang-kadang ada degil tapi akhirnya berjaya, ada yang tak degil tak berjaya pun boleh juga ya, dia ikut je arahan tetapi rupa-rupanya tak jadi anak murid yang berjaya ya. Jadi anak murid yang berjaya ini innal muttaqina fi jannatin wa na'im ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu anak murid berjaya ini ya yang takut pada Allah fi jannatin wa na'im. Ya, di syurga dan naim ini maksudnya kenikmatan yang melampau-lampau yang berterusan ustaz ya. Apakah ganjaran apa yang ada di dalam syurga tersebut? Fakihi nabima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, iaitu mereka bersukaria. Fakihi nabima atahum. Fakihin ini ada juga di dalam surah Yasin bercakap tentang orang yang syughulin fakihun ya, sibuk di dalam syurga itu tapi sibuk yang bersukaria. Dalam hidup kita ni kadang-kadang ada juga sibuk ustaz ya. Kalau kita sibuk ustaz ya, pagi petang siang malam bekerja, cikgu-cikgu bekerja siang malam, apa rasanya? Penat ya, kadang-kadang rasa bosan, kadang-kadang rasa marah pula tu. Kemudian orang kecam pula tu. Orang kecam cikgu-cikgu, cikgu dia merasa, "Hey, cuba jadi cikgu." Dia cakap begitu kan. Tetapi kerana perjuangan cikgu-cikgu, ibu ayah di rumah sebagai cikgu dan cikgu yang berada di sekolah sekarang ini sama ada online ke kan, yang sekarang pasal PKP ini, Allah cakap apa? Fakihi nabima atahum. Ya, mereka bersukaria atas apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, wa waqahum, dan Allah menjaga mereka, memelihara mereka daripada azab yang pedih, yang sengsara daripada Allah SWT. Dia dijaga. Jadi berdapat nikmat ya, dapat bersukaria pasal apa? Pasal jadi cikgu ustaz ya. Kalau kita cakap spesifik jadi cikgu lah, dia bukan boleh bersukaria setiap masa kan, kena buat persediaan, bukan boleh bercakap terus saja ustaz kan. Bukan boleh ustaz kan nak mengajar, nak baca, bukannya terus baca begitu je kan. Dia kena buat persediaan, dan masa-masa itu kadang-kadang rasa ya Allah penat juga ya Allah kan. Saya ustaz, rumah saya cikgu sebenarnya. Cikgu. Maka saya seronok dengan ustaz bercakap hari ini. Maka bukan di sekolah saja ustaz, kadang-kadang kerja sampai di rumah. Sampai tengah malam nak kirim data dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau dia memahami, itulah pekerjaan yang
cukup mulia sebenarnya. Cukup mulia. Dan balasannya yang Allah nyatakan dalam ayat ini, ya, walaupun mungkin penat, tapi akhirnya di sana syughulin fakihun dalam surah Yasin. Lupa penat Ustaz. Lupa Ustaz. Lupa, ya. Macam orang dapat, anak murid dapat 8A periksa, ya, dia punya semua yang hilang pasal dah dapat 8A tersebut. Inilah 8A kita ataupun 10A yang Allah tawarkan kepada cikgu-cikgu di rumah, ibu ayah, ya, mungkin tak mengajar di sekolah, tetapi ini mesej yang kita boleh ambil. Dan seterusnya apa? Yang menarik ni kat sini, tadi bercakap mereka, ayat 19 ini tak cakap mereka dah. Allah cakap direct kepada siapa tuan-tuan? Cakap kepada tuan-tuan insya-Allah sebagai ahli syurga, kulu washrabu. Bukan cakap mereka makan, mereka minum, tidak. Sila kamu semua makan, kamu semua sila minum. Apa maksudnya situ? Maksudnya Allah bercakap menghargai sangat kepada kita, hanian, semua perkara nikmat ini bima kuntum ta'malun, kerana amalan apa yang kamu buat di dunia dahulu. Dia lebih kurang beginilah Ustaz, ya. Kalau bila bos cakap kepada dia, pada kita lah, kan, kita dah bekerja keras, ya, dia cakap nalah ambil 5,000 kan atas kerja kesungguhan kamu Ustaz, kan, selama ini. Bila cakap gitu Ustaz, apa rasa hati kita? Berbunga Ustaz. Berbunga betul. Dia bukan cakap mereka rajin bekerja, mereka. Dia cakap dia, "Nahlah Ustaz, ambillah 5,000 ni untuk Ustaz. Pasal Ustaz memang terima kasihlah berusaha bekerja bersungguh-sungguh." Subhanallah. Ini Allah cakap kepada siapa? Kepada orang-orang yang sanggup berpenat di atas muka bumi ini. Dan contoh teladannya guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Wattur itu Nabi Musa, memang banyak perangai anak muridnya, banyak songil betul, ya. Dan diteruskan lagi, dah diteruskan, ini lagi menarik. Muttaqiina ala sururin masfufah. Ya, ada pelamin-pelamin atau sofa-sofa, bantal-bantal yang bersusun-susun. Dia kalau orang Arab ini, dia tak duduk atas kursi macam ni kan, dia ada bantal-bantal tu. Kalau masfufah itu bila banyak sangat, itu maksudnya tetamu ramai. Orang Terengganu Ustaz panggil tu muttaqi, duduk menyenggeng Ustaz. Duduk menyenggeng. Okey. Mana duduk tu gitu, duduk gitu mana Ustaz. Betul. Masfufah, ya. Bersusun-susun. Bila bersusun-susun ini maksudnya ramai yang akan jadi tetamu. Dan apa yang berlaku di situ Ustaz? Wa zawwajnahum bihurun ain. Yang Ustaz baca 2 kali tadi tu. Kenapa Ustaz baca 2 kali tak? Saya nak minta Ustaz ulas. Ustaz ulas. Ingatkan pasal nak minta 2. Sebab nampak macam lain macam sikit. Lain macam. Okey, baik. Jadi wa zawwajnahum bihurun ain ini, ada orang bertanya kepada Syekh Utsaimin tentang apa status wanita yang tak berkahwin, yang suaminya meninggal, dia meninggal sebelum suami meninggal. Ada 6 kategori, ya, wanita. Jadi kata Syekh Utsaimin, pasal kat sini nampak macam hurun ain ni macam untuk lelaki saja. Untuk perempuan macam mana, ya? Jadi kata Syekh Utsaimin, dia kata yang pertama, kalau dia meninggal sebelum menikah, maksudnya dia meninggal tak pernah bernikah, tak jumpa suami di dunia ini, dekat akhirat nanti dia akan berjumpa pasangannya dan dikahwinkan. Subhanallah. Pasal dia buat baiklah Ustaz, ya. Syaratnya mesti jadi pelajar cemerlang, baru dia akan jumpa pasangannya di syurga. Itu yang pertama. Kemudian wanita yang diceraikan suami pertama dan tidak nikah lagi sampai meninggal, ya. Kalau suami dia masuk syurga, dia akan jumpa balik, tapi biasanya kalau bercerai itu tak adalah masalah sikit tu. Dia akan berkahwin juga dengan orang di dalam syurga. Itu yang kedua. Kumpulan yang ketiga, nikah dengan lelaki yang bukan ahli syurga. Contohnya suaminya dia memang buat perangai, kan, dia murtad ke keluar agama, maka sama juga dia akan kahwin dengan orang dalam syurga. Syaratnya perempuan tu mesti beramal dengan ahli syurga lah. Kalau dia pun buat perangai sama, tak tahulah kat neraka jadi apa, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, meninggal lebih dahulu sebelum suaminya, ya. Jadi dia meninggal dahulu, dia akan jumpa balik suami dia di syurga. Syaratnya suami dia pun masuk syurga, ya. Kemudian ditinggal mati suaminya dan tidak menikah lagi. Maksudnya dia tak menikah lagi, suami dia dah meninggal, dia akan berjumpa balik dengan suaminya kalau suaminya adalah suami yang soleh. Kalau dia diceraikan atau ditinggal mati suaminya, kemudian menikah dengan lelaki lain. Banyak kategori ni. Dia dah kahwin dengan suami, suami meninggal, kemudian dikahwin dengan lelaki lain, dia akan berkahwin dengan lelaki terakhir yang soleh. Jadi maksudnya ada pada zaman Rasulullah tu ada yang dia dah meninggal suami dia tak nak kahwin lagi. Pasal dia kata dia nak bersama dengan suaminya yang terakhir. Itu kata hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesej kepada yang belum berkahwin, ya,
teruskan buat kebaikan. Ini wanita-wanita lah ya, kepada cik-cik puan yang sedang mendengar sekarang. Kalau rasa saya tak jumpa lagi lah pasangan kan, Jangan sedih Ustaz. jangan sedih, pasal janji Allah wazawwajnahum bihurun ain ini untuk lelaki ya yang belum berkahwin lagi lah kan, tapi sebenarnya si isterinya itu akan menjadi ketua bidadari, yang bidadari lain itu adalah kat situ ya. Tapi si isteri akan menjadi lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik pada setiap hari Jumaat, dan si suami menjadi lebih handsome 32 33 tahun begitu pada setiap hari Jumaat. Ekstra sikit Ustaz ni pasal Ustaz baca 2 kali tadi ya. Kalau tidak saya cakap sikit je. Dan ramai orang suka dengar Ustaz, tak apa. lama okey, lama boleh. sikit tak apa. Okey, lama sikit. Jadi kita teruskan ayat 21. Ini cerita tentang masuk syurga sekeluarga. Ya, yang tadi boleh berkahwin apa sebagainya itu, lebih menarik lagi kalau berkahwin 2 orang dia tak menarik Ustaz. Dia lebih menarik kalau kita ada berkahwin dengan orang ataupun berjumpa balik dengan pasangan kita yang soleh solehah, dan berjumpa pula dengan anak zuriat cucu cicit kita. Allah cakap dalam ayat yang ke mana? Ayat 21, orang yang beriman yang diikuti zuriat mereka biiman. Perkataannya biiman, bukan bil iman, bukan alif lam tetapi biiman. Maksudnya apa? Maksudnya iman yang si anak dia ini tak sekuat si ayahnya ataupun si ibunya. Allah akan jumpakan juga mereka zuriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya, wama alat itu maksudnya alata ni maksudnya kalau orang kita janjikan bayar gaji 500, kemudian kita bayar dia 400, itu namanya alata, mengurangkan. Jadi Allah cakap Allah tidak akan kurangkan. Jadi maksudnya apa? Ayah dah naik syurga level 7 ni, yang tinggi. Anaknya macam tak berapa baca Quran time pun tak nak ikut kan. Mak ayah sebelum pukul 12 dah on dah TV kan. Jadi di akhirat nanti kalau katakan anak di level bawah, ayah di level atas, anak dan ayah akan bertemu. Dekat mana Ustaz? Allah cakap Allah takkan kurangkan. Jadi anak itu akan naik pergi jumpa ayah dekat level atas. Lagi hebat syurganya. Kerana apa? Kerana Allah tidak akan kurangkan. Tapi syaratnya apa? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semuanya atas dasar apa yang telah dibuat kepada apa amalan di dunia ini. Maksudnya dia sudah beramal lah. Kasabah ini usaha mereka, rahin ini ada kaitan dengan rahnu ya, gadai. Jadi apa yang dia dibuat itu digadaikan dengan apa? Dapat syurga. Tapi kalau tak cukup collateral istilahnya kan, tak ada cukup dia punya emas ke apa sebagainya, macam ni dia nak dapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disambung lagi Ustaz ya. Banyak ni ya. Pasal ini memang untuk murid berjaya. Kemuncak ya. Pasal apa? Pasal ini nak beritahu pada cikgu-cikgu yang penat, ada orang komplain, orang kecam kan. Ini cikgu tak mengajar tapi dapat duit. Kalau ada begitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu bahawa mencabar sebenarnya nak mendidik ya. Teruskan mendidik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amdadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun. 22 ayat 22. Apa yang ditambahkan pada mereka? Buah dan daging apa sahaja yang mereka inginkan. Jadi maksudnya apa Ustaz? Macam semalam dengan Ustaz Tarmizi, Ustaz Tarmizi dah dapat durian musangking. Durian okey. Kan. Kalau tak dapat di sini tak apa, cikgu-cikgu tak dapat kat sini tak apa, di sana. Di sana balasan yang sempurna. Sempurna. Apa saja yashtahun tu nak apa? Musangking, tak ada musim pun ada. Ya. Dan lepas itu daging ini maksudnya kalau ada daging yang sekeping RM500 dekat Bangi, dekat Shah Alam Ustaz ya, bila tengok RM500 nak makan ke tak nak makan kan. Tapi ada setengah orang dapat. Kalau cikgu tak dapat pasal kata gaji tak cukup nak bayar daging sekeping RM500, di akhirat nanti Allah kata mimma yashtahun. Hafdan ke ataupun apa separuh masak ke ataupun steak ke apa sebagainya itu, Allah beritahu ini diberikan kepada semua orang yang terus bertakwa, yang terus mendidik orang-orang di sekitarnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Musa alaihi salam yang kita ingin contohi pada hari ini. Ada lagi. Jom kita baca ayat 23 hingga 28. Okey, alhamdulillah. Satu penerangan yang cukup mantap daripada Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat masuk satu keluarga, Ustaz, dalam syurga. Kerana kalau kita pergi, contoh kita pergi melancong, pergi seorang-seorang, seronok Ustaz, tak seronok Ustaz. Kita nak bersama-sama dengan keluarga. Mudah-mudahan kita seronok bersama keluarga kat dunia ni, semua keluarga kita masuk syurga satu keluarga. Tuan-tuan yang bersama dengan ahli keluarga yang bersama Quran Time sekarang ini, kalau tak mereka tak dengar, beritahu ya. Pasal tak nak tinggalkan mereka. Kita berdua je kan. Masuk tapi anak tak masuk. Apatah lagi Ustaz kalau bersama dengan para nabi alaihi wassalam.
Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, yang kita baca kisah handsome macam mana. Kita dapat bersama-sama dengan mereka semua, masya-Allah. Satu kurniaan yang cukup bertuah Ustaz. Okey, kita sama balik. Apa lagi dia punya nikmat kemuncak yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat yang ke-23 hingga 28 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 23 hingga 28 itu Allah menyambung lagi ya nikmat di dalam syurga itu bagi murid-murid yang berjaya, degil tak degil, tetapi akhirnya dididik oleh seorang insan, seorang guru pada zaman Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita guru-guru yang ada, kita ingin mencontohi Nabi Muhammad, Nabi Musa yang mendidik. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu anak murid kita tidak berjaya, diazab oleh Allah SWT. Kita nakkan kalau boleh anak murid kita, walaupun kita mungkin mengajar satu subjek, geografi contohnya, sains, tetapi biarlah kita ini menjadi guru, memimpin sampai ke syurga. Dan apakah yang Allah nyatakan pada ayat 23-28 sebentar tadi? Di dalam syurga itu mereka saling menghulurkan gelas. Ya, gelas ini ustaz ya, yatanaza'un ini maksudnya gelas tu macam berebut-rebut. Tang 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 gitu kan. Tapi rupanya pasal apa? Pasal rupanya mereka ada parti ustaz. Kan biasa kalau orang ada, kalau kita tengok dalam cerita-cerita yang ting 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 tu kan, itu adalah parti ataupun kenduri lah, bukan Tupperware parti tu kan, parti yang amat meriah. Ada gelas, tapi gelas ini ada isi arak ya dalam perbahasannya, tetapi tidak sia-sia dan tidak membawa pada dosa. Kalau dekat dunia ini, kalau ada yang nak pergi ke pub ke, nak pergi ke apa, disco ke kan, bila tengok pada surah ini kata, oh rupanya ada juga pub dengan disco dekat akhirat nanti, tapi tidak sia-sia, tidak membawa pada dosa. Pasal disco sekarang alhamdulillah tutup sekejap sekarang ni ustaz ya. Sebenarnya memang pergi ke situ memang tempat buat dosa. Ya, yang kita doakan agar ia terus ditutup ya. Pasal apa? Kita tahu kalau tutup di sini sana buka. Tapi kalau kat sini kita pergi tempat yang dibuka, banyak sangat buka disco, kita khawatir nanti pemimpin yang ada nanti khawatir nanti tak masuk ke tempat pada ayat 23 ini. Ya, yang kita doakan tuan-tuan yang bersama Quran Time ini, kita lobby sama-sama jangan buka lagi tempat-tempat ini, ada ruang tutup ya. Pasal itu perjuangan kita. Nabi berjuang perkara ini kerana nakkan tempat yang meriah ini. Bertahan sekejap lah ya. Pada adik-adik yang kata tengok dekat internet, macam cool je dekat Amerika boleh buat begini begitu apa sebagainya. Tahan sekejap saja. Ya, pasal apa? Ini untuk kita berjaya sampai di sana. Dan disambung pada ayat 24, bukan sekadar itu ustaz ya. Kalau dekat pub, dekat disco ni, kenduri ke, kalau kita ambil sendiri tak menarik. Kalau boleh dihidangkan. Dan siapa yang hidangkan? Wa yatufu alaihim ghilman, anak-anak muda ya, lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Ya, Qurtubi, Imam Qurtubi menyatakan bahawa anak-anak ini, ghilman ini adalah anak baby orang bukan Islam yang meninggal. Mereka jadi ghilman, menjadi anak-anak muda yang serve. Kita duduk relax je, datang air, buah, daging semua tu tak payah nak pergi order ya. Disambung lagi apa?
wa aqbala. Pasal dah ada orang serve, sambil itu kita borak-borak Ustaz. Jumpa-jumpa duduk berdepan-depan ini ahli keluarga kita, dan apa topik kita? Yatasaalun. Apa khabar Ustaz? Kan, macam mana Ustaz hari itu kan nak buat persediaan untuk Quran time? Bukan senang Ustaz, ya. Qalu inna qablu kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami ini dalam rasa takut, bimbang, ya. So semua ini adalah sifat orang-orang yang beramal di dunia ini. Kerana bimbang tersebut, kerana nakkan dijaga oleh Allah, kesannya apa Ustaz? Kesannya dapat segala perkara ini. Syarat nak dapat segala nikmat ini ada 15 soalan kena jawab, tapi bukan hari ini. InsyaAllah kita sambung besok Ustaz. Kita doa betul-betul kali ini kalau boleh Allah kurniakan kita jadi murid berjaya, jadi cikgu yang memimpin murid berjaya nun sampai ke syurga yang amat penuh bahagia. Sila Ustaz. InsyaAllah. Berdoa Ustaz. Kita doa dahulu, ya, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan ibadat puasa ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami mengkhatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, terimakanlah bacaan Al-Quran kami ini ya Allah. Ya Allah, andai salah kami membaca Al-Quran, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ampunkanlah salap silap kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca pada hari ini sebagai syafaat di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Kau muliakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, Kau angkatlah kedudukan kami di syurga-Mu ya Allah dengan kemuliaan bacaan Al-Quran yang kami baca dan tadabbur ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk baki Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, terimalah akan puasa kami ya Allah. Terimakanlah akan qiyam dan sedekah kami ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami beribadat pada malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan taubat kami ini ya Allah. Allahumma khtim lana syahra Ramadan biridwanik. Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, akhirilah Ramadan ini untuk kami dengan kami mendapat syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, akhirilah untuk kami Ramadan ini dengan syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, akhirilah Ramadan ini dengan kami dapat pembebasan daripada neraka-Mu ya Allah. Berilah peluang untuk kami masuk syurga-Mu ya Allah. Berilah peluang untuk kami sekeluarga dapat masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah peluang kepada kami ini ya Allah. Terimakanlah doa kami ya Allah. Perkenankanlah hajat kami ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan kita kejayaan Ustaznya. Paling kurang pun 3 perkara yang kita boleh ambil daripada surah At-Tur ayat 1 hingga 28 sebentar tadi. 3 resolusi yang boleh kita ambil bersama ialah apa? Mari sama-sama kita saksikan daripada apa yang kita telah belajar. Yang pertama, jangan dustakan kebenaran tentang hakikat berlakunya akhirat itu. Yang pertama. Yang keduanya ialah bersabarlah di dunia agar diberi ganjaran baik di sana. Sebagaimana kita dah lihat sebentar tadi, ya, orang bertakwa, pelajar-pelajar, cikgu-cikgu, latihlah pelajar untuk bersabar. Ya, mungkin dia tak nampak kadang-kadang, tak nampak azab itu, tak nampak ada kejayaan besar, tapi cikgu yang ada pada hari ini, ya, ibu ayah di rumah terus bersabar kerana ada ganjaran yang hebat sebentar tadi. Dan yang ketiga, bina iman dalam ahli keluarga untuk masuk syurga satu keluarga. Iman itu perlu dibina. Bagi cikgu-cikgu yang bertugas, ya, di rumah ataupun di sekolah, bina iman dalam diri pelajar. Kalau boleh keluarga pelajar masuk syurga sekeluarga, keluarga kita insya-Allah juga akan dimudahkan urusan ke sana. Dan panduan ini ada di dalam Al-Quran yang kita baca sebentar tadi. Kita ingin terus berkongsi kemanisan, maklumat benar daripada Allah, bukan teka-teka, tapi benar daripada Allah. Daripada mushaf Al-Quran ini, kita terus dalam kempen kita wakaf Al-Quran ke seluruh hospital, pusat kesihatan, ke balai bomba. Sekarang ini kita dah lebarkan Ustaz, ya, bukan sekadar ke hospital, ke balai bomba, kepada pusat komuniti, penjara orang yang pernah buat silap tetapi kita masih nak memberikan Al-Quran. Kita doakan tuan-tuan yang berwakaf memberi kesan kepada ahli penjara ini, dan kita akan surprise
penjara bukan semuanya orang jahat. Betul. Tetapi daripada penjara keluar seorang namanya Yusuf, dan beliaulah yang menjadi tajuk surah nombor 12. Terus kita bersama insya-Allah dengan Al-Quran, kita ulangan pada jam 10 malam ini, dan insya-Allah kita kembali pada bahagian kedua surah Tur pada hari esok insya-Allah. Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.